Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Saudara-saudara, teman-teman Facebook dan teman-teman alam maya yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklum, sekarang kita sedang berada di rumah masing-masing. Oleh sebab itu saya coba memanfaatkan sedikit masa untuk memberi peringatan ataupun tazkirah bagi diri saya sendiri dan untuk menjadi usia kepada anak cucu saya, di mana tazkirah ini insya-Allah saya akan masukkan dalam channel saya. Ayat yang saya pilih pada hari ini iaitulah ayat dari surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin allazina yuqimuna allazina yunfikuna bis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksud ataupun terjemahan ayat, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, dan bersegeralah juga kepada syurga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ialah mereka yang sentiasa memberi nafkah harta mereka pada masa senang dan masa susah, dan mereka menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan manusia, dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya wasari'u, dan bersegeralah, jangan tangguh-tangguh, di mana kita disuruh bersegera melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil. Mengikut seorang ulama daripada Indonesia, yaitu Agin, yang ada pondoknya Santri Darut Tauhid di Bandung. Dalam ceramah beliau mengatakan, kalau kita nak berubah kepada kebaikan, mestilah melalui 3M. Yang pertama, mulakan dengan diri sendiri. M yang kedua, mulakan dengan yang dekat-dekat, yang mudah-mudah, yang kecil-kecil dahulu. Dan yang ketiga, mulakan dari sekarang, jangan tangguh-tangguh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ini sangat-sangat mustahak bagi seorang hamba. Bersegera kepada keampunan boleh juga diartikan dengan segera melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, seperti kita memperbanyakkan sedekah,
kita menolong orang-orang yang susah, dan banyak berbagai-bagai amalan yang disebut oleh Nabi, amalan yang boleh ia menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Dan kalau kita lihat kepada zahir hadis, Allah perintah supaya bersegera kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Ini menunjukkan bahawa keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sangat mustahak. Apabila Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bertanya kepada Nabi, sekiranya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apakah perkara yang patut saya minta? Lantas Nabi bersabda, kamu mintalah dengan ucapan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ampunilah dosaku. Ataupun dengan lain perkataan, apabila Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi, kalaulah saya bertemu Lailatul Qadar, apakah permohonan yang patut saya minta? Kata Nabi, kamu minta ampun dosa-dosa kamu. Itu menunjukkan mohon keampunan daripada Allah ini sangat mustahak. Nabi sendiri beristighfar 100 kali sehari, apatah lagi kita orang biasa. Lebih-lebih lagi lah kita memperbanyakkan istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wajannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk mendapat syurga seluas langit dan bumi. Ada setengah orang berkata, kalau kita melakukan satu amalan untuk mendapat syurga, itu adalah salah. Sedangkan dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya bersegera untuk mendapatkan syurga seluas langit dan bumi. Dan Nabi SAW sendiri pernah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon redha Engkau dan syurga, dan aku minta lindung daripada murka dan neraka-Mu. Jadi kalau Nabi sendiri berdoa minta syurga, maka menjadi contoh ikutan kepada kita, supaya kita mohon kepada Allah untuk mendapat syurga di hari akhirat kelak. Sebab itulah dalam ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya kita bersegera untuk mendapat keampunan daripada Tuhan, dan bersegera untuk mendapat syurga seluas langit dan bumi. Langit ini satu makhluk yang sangat luas, yang kita tak dapat nak bayangkan keluasannya. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman apabila Nabi Yusuf memberitahu kepada bapaknya Nabi Yaqub, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku telah melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan telah tunduk kepadaku. Planet bintang 11 campur dengan bumi dan matahari menjadi 13. Jadi 13 bintang ini ataupun 13 planet ini adalah planet keluarga bumi, bukan bintang-bintang yang jauh yang bertaburan di langit. Mengikut ahli falak, planet yang paling dekat dengan bumi iaitulah bulan.
jaraknya 250,000 kilometer daripada bumi. Adapun matahari, jarak daripada bumi lebih kurang 93 juta kilometer. Cahaya matahari apabila terpancar untuk sampai ke bumi mengambil masa 3 atau 4 minit. Itu planet-planet keluarga bumi. Adapun bintang-bintang yang jauh, ahli falak menyebut bintang yang paling dekat yang bukan keluarga bumi ini, jaraknya daripada bumi sejauh 4 tahun perjalanan cahaya. Bahkan telah diumumkan oleh NASA dan pengkaji angkasa raya, ditemui bintang yang jauh daripada bumi sampai 7 tahun perjalanan cahaya. Bayangkanlah bintang-bintang yang begitu banyak dalam keluarga bumi, dan ada juga disebut galaksi. Dalam satu galaksi mempunyai beratus juta bintang. Dan di langit, mengikut ahli falak, mempunyai beratus juta galaksi. Bayangkanlah betapa besarnya alam maya, alam jagat yang dikatakan langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langit yang begitu besar, yang kita tak dapat nak fikir tentang kebesarannya, kejauhannya, bintang-bintang yang bertaburan beratus juta kilometer daripada bumi, bahkan tak cukup umur kita untuk nak sampai kepada satu-satu bintang tersebut. Disebut oleh Nabi, kalau diletakkan seluruh langit dan bumi di atas kursi Allah, maka sepertilah sebentuk cincin ataupun sebiji telur diletak di atas padang yang luas. Begitulah besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala itu, kalau dibandingkan dengan arasy, dia letakkan kursi di atas arasy samalah seperti dia letakkan sebentuk cincin atau sebiji telur di atas padang yang luas. Begitulah besarnya langit Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang kita sebut Rabbil Alamin dalam setiap kali sembahyang. Allah yang mengurus, mengatur seluruh alam. Alam itu, kata ulama, kullu ma siwa Allah, selain daripada Allah semuanya alam. Alam yang kita dapat lihat, langit bumi ini yang begitu luas, yang disebut sebagai alam syahadah. Belum lagi cerita tentang alam kubur, alam barzakh, alam mahsyar, alam akhirat, syurga, neraka yang begitu besar, yang diurus, diterbit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syurga itu sangat luas. Ada riwayat menyatakan orang yang paling dhaif masuk syurga mempunyai keluasan miliknya 10 kali dunia. Apatah lagi orang yang biasa, orang yang makam tinggi dengan Allah Subhanahu wa taala, tentulah lebih luas lagi tempatnya di syurga. Oleh sebab itu, kita janganlah menganggap hanya kita saja yang patut dapat syurga, kerana syurga ini sangat luas yang tak dapat kita nak jangkau dengan pemikiran kita. Kita berusaha supaya semua manusia seboleh-bolehnya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita bersegera untuk mendapat syurga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Di mana Allah Subhanahu wa taala sediakan syurga yang seluas langit dan bumi itu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa pula orang yang bertakwa ini? Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua selepas surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifat orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, Allah yang lebih tahu makna maksudnya. Zalikal kitab, ini kitab ataupun itu kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Allah menyatakan allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman, yang percaya dengan perkara-perkara yang gaib, perkara gaib yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, perkara gaib yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Begitu juga perkara-perkara yang akan berlaku di masa akan datang, itu pun juga termasuk perkara gaib. Sebab itulah kita diajar, apabila kita hendak melakukan sesuatu, hendaklah kita mengucapkan insya-Allah, kerana kita tak tahu perkara yang akan berlaku di masa akan datang. Itu pun juga termasuk dalam perkara gaib. Perkara gaib disebut oleh Hamka dalam tafsir Azhar, iaitulah perkara yang tak dapat dikesan oleh panca indera, yang tak dapat dilihat dengan mata, tak dapat didengar dengan telinga, yang tak dapat dihidu dengan indera penghiduan. Itulah perkara gaib. Perkara gaib berasaskan rukun iman yang 6. Dalam 6 rukun iman yang kita boleh nampak, yang kita boleh pegang, hanya Al-Quran. Oleh sebab itu, Al-Quran itu salah satu nama daripada nama-nama Al-Quran. Ulama menyebut Al-Quran mempunyai lebih daripada 40 nama. Az-Zikru, Al-Huda, Siratal Mustaqim, dan banyak lagi. Jadi perkataan Al-Quran itu maknanya bacaan. Jadi kalau Al-Quran yang kita boleh nampak, rukun iman yang kita boleh nampak, yang kita boleh pegang, yang kita boleh baca, tiba-tiba kita tak baca Al-Quran, tidak ada artilah namanya Al-Quran. Kemudian Allah menyambung dengan allazina yuqimuna as-salah, mereka itu mendirikan solat. Orang yang bertakwa itu, mereka beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan solat. Bukan hanya sekadar sembahyang-sembahyang biasa, tapi Allah sebut iqamis solat ataupun yuqimunas solat, mendirikan solat. Maksudnya didirikan dengan penuh rukun syaratnya. Kemudian Allah tambah sifat-sifat orang yang bertakwa itu, allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada rezeki yang kami rezekikan mereka, mereka memberi nafkah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggandingkan perintah solat dengan perintah menafkahkan harta. Ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala gandingkan sembahyang dengan zakat, kata ulama lebih daripada 82 kali Allah perintah iqamis salah wa itaiz zakah. Kalaulah sembahyang tidak digandingkan dengan zakat,
Allah Subhanahu wa taala akan sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan solat dan daripada rezeki yang kami rezekikan mereka, mereka sentiasa memberi nafkah, sama ada nafkah wajib ataupun nafkah sunat. Kalaupun sembahyang tidak digandingkan dengan perintah zakat dan perintah memberi nafkah, Allah sebut dalam surah yang terpendek dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu sembahyang kerana Tuhanmu dan menyembelih kurban. Jadi kesimpulannya, setelah diperintah sembahyang, diperintah mengorbankan sedikit harta untuk menyembelih kurban. Oleh sebab itu, apabila seseorang yang kuat sembahyang, banyak sembahyang, tapi masih kedekut, masih bakhil, menunjukkan ada benda yang tak kena pada amalan sembahyangnya. Kerana orang yang kuat ibadat, kuat sembahyang, dia akan kuat pula bersedekah, akan banyak pula menolong orang-orang yang susah. Seterusnya kita balik kepada ayat yang kita baca. Dalam ayat yang kita baca, Allah sebut, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, dan bersegeralah juga kepada syurga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat-sifat orang yang bertakwa itu ialah allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang sentiasa memberi nafkah, membelanjakan harta pada masa susah, pada masa senang, pada masa kaya, pada masa miskin. Ada orang bercakap mengatakan, kalau saya kaya, saya akan bersedekah lah. Tapi oleh kerana saya miskin, saya tak dapat nak bersedekah. Sedangkan kata ulama, kalau seseorang yang kedekut, masa dia susah dia bakhil, apabila kaya dia lebih bakhil lagi. Oleh sebab itu, semasa kita susah, kita bersedekahlah sekadar kemampuan kita. Apatah lagi kalau kita kaya, Allah beri harta banyak kita bersedekah. Kadang-kadang sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kekayaan kepada kita, kerana mungkin kalau kita kaya, kita akan lebih kedekut, lebih bakhil, tidak memanfaatkan harta pada jalan Allah. Seterusnya, ayat yang kita baca tadi, Allah menyatakan sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang pertama, mereka menafkahkan harta pada masa senang, masa susah, masa kaya, masa miskin. Dan yang kedua, wal kaziminal ghais, mereka mengawal kemarahannya. Sifat manusia ni ada tabiat marah. Dalam buku Fadilah Sadaqah yang ditulis oleh Maulana Zakaria, ada riwayat menyebut bahawa Rasulullah bersabda, dari sudut marah ini, ada orang yang sederhana, cepat marah, cepat hilang, payah marah, payah hilang. Yang terbaik adalah orang yang payah marah tetapi cepat hilang, dia tidak dendam. Yang terburuk, orang yang mudah marah dan payah hilang kemarahannya, dia berdendam pula. Itu disebut oleh Maulana Zakaria, hadis daripada Nabi SAW. Jadi sifat orang yang bertakwa ini orang yang boleh mengawal kemarahannya. Bukanlah dia tak marah langsung, tapi dia marah pada tempatnya yang betul, yang tak bercanggah dengan syariat dan sunnah. Wal afina 'anil nas, dan dia sentiasa memaafkan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut wal afina 'anil muslimin. Allah menyebut wal afina 'anil nas. Kita sentiasa memaafkan semua manusia, tak kira bangsa, tak kira agama. Mereka yang buat salah pada kita, kita bersabar,
dan kita memaafkan kesalahan mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan seterusnya Allah menyebut sifat-sifat orang yang bertakwa itu ialah orang yang suka membuat baik. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Pernah berlaku satu kisah di zaman tabi'in dahulu. Seorang hamba dengan tak sengaja memecahkan gelas ataupun pinggan yang disayangi oleh tuannya. Tuannya bangkit berdiri dengan perasaan marah. Maka kata hamba tadi, wal kazimin al ghais. Orang yang bertakwa itu dapat mengawal kemarahannya. Wal afina 'anil nas, dan dia memaafkan kesalahan manusia. Kata tuan kepada hamba tadi, saya maafkan kesalahan awak yang memecahkan pinggan tak sengaja tadi. Seterusnya hamba tadi membaca ayat sifat orang bertakwa. Seterusnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka pada orang yang berbuat baik. Jadi sekarang saya mendekakan kamu dengan kesalahan kamu ini. Alhamdulillah. Itulah dua ayat dari surah Al-Imran, ayat 133 dan 134 yang dapat saya baca pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk diri saya dan bermanfaat untuk anak cucu saya, di mana insya-Allah saya masukkan tazkirah saya ini dalam channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.